Sambil itu masukkan kawan-kawan yang tengah masuk ni. Dan kita mutekan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita dapat meneruskan pembelajaran kita di pagi ini. Kita pun semalam telah pun habis mengupas kalimah-kalimah di dalam ayat-ayat yang dalam kumpulan isim masdar, ya. Ada terdapat 92 kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada qaf waw lam dalam bentuk isim masdar qaulun, ya. So daripada qaulun tu dia mengambil berbagai-bagai bentuk kata terbitan dia. So sekarang ni dan sebelum tu kita telah pun melihat kalimah-kalimah dalam bentuk kata kerja. Okay. Make host. Kata kerja dan kita pergi kepada isim masdar, ya, isim masdar. So hari ini saya akan imbas kembali semua kalimah-kalimah yang telah kita pelajari dulu supaya confirm bila tuan-tuan lihat saja dah kenal, ya. Confirm tengok saja kalimah tu dah kenal. Bila dah kenal kalimah tu baru tengok dia dalam konteks ayat dan kita faham dia dalam konteks ayat tu dan boleh menterjemahkan bukan saja kalimah tu, begitu juga kalimah-kalimah dari ayat-ayat itu dan menterjemahkan ayat, ya, ayat-ayat. Jadi kita pergi secara laju sebab kita fokus kepada kalimah saja, ya, bukannya keseluruhan ayatnya. Dan metod ni, cara ni juga tuan-tuan akan gunakan apabila membaca ayat-ayat Quran, ya. Bila membaca ayat Quran, gunakan cara yang sama, jadi supaya kita dapat memahami ayat Quran tu. Sekarang saya kongsikan skrin. Okey. Dan saya kongsikan di manakah bermulanya perbincangan kita itu ialah kita mengupas ayat di dalam Al-Baqarah, ya. Saya bermulanya qaf waw lam ialah apabila kita membincangkan ayat yang ke-8. Di dalam ayat ke-8 tu ada kalimah apa? Yaqulu, ya. Yaqulu. Di sini, ya. Yaqulu yang mana berkata, dan di sini pun ditunjukkan kepada kita 3 huruf akar dia qaf waw lam, ya. So dari sinilah kita nak melihat apakah yaqulu ni, kalimah ni kita gunakan dua digital Al-Quran, ya. Satu yang ini tuan-tuan tengok sekarang ni ialah Al-Quran Tafsir dan Perkata, ya, yang dibangunkan oleh Green Tech Corporation UK, dan kita akan juga gunakan korpus, ya, korpus yang ini, ya, arabiccorpus.com yang dibangunkan oleh kawan-kawan kita di Leeds University di UK juga, ya. So dua-dua ni kalau tuan-tuan mahir, insya-Allah kan dapat banyak membantu kita, ya. Jadi daripada sini proses dia macam mana? Mulanya kita tengok gunakan Quran corpus.com ni, tafsir dan perkata ni, tekan di sini. So tuan-tuan akan dapat bantuan dia dari segi
maklumat yang ringkas, ya, maklumat ringkas. Perkataannya dia adalah jenis apa, kata kerja, dan dia pun bagikan makna dia kepada kita. Ya, lepas tu ada 3 huruf akar, ya, 3 huruf akar qaf waw lam, yang ni adalah kata dasar dia, qala, ya. So untuk mengenal ni, apa kita buat? Untuk mengenal dengan lebih detail, kita tekan di bawah ni, click for more, ya. Click for more. Kita akan dapati app ni dia bantu lagi kita, ya, iaitu qaf waw lam ni, ya, adalah apa? Kata kerja wazan 1, ya. Wazan 1. Ya, kes ni saya sampai sekarang saya belum mengkaji lagi apa yang masukkan kes. Tapi yang penting ialah wazan ni, form 1 tu yang tuan-tuan kena kenal, ya, apabila menggunakan app ni, ya. So bermakna yaqulu ni adalah satu apa, kalimah dalam bentuk kata kerja wazan 1, ya. Wazan 1. App ni dia tidak beri kita sama ada kalimah tu bentuk maklum ataupun majhul, ya. Dia tidak beritahu kita. Yang itu kita akan lihat di corpus.com, ya. So sebab tu dua-dua ni kita kena guna dalam keadaan apa, membantu, ya. Okey, so di sini dia akan beri apa, kata kerja, huruf akar qaf waw lam ni boleh membentuk kalimah-kalimah dalam Al-Quran dalam 6 kategori, ya. 6 kategori. Dia boleh menjadi dalam bentuk fi'il madhi, qala. Dia boleh juga membentuk kata terbitan dalam bentuk fi'il mudhari', yaqulu. Ini default, ya. Ini default dia. Ya. Dalam Al-Quran mungkin kalimah tu sedikit berbeza, itu adalah perubahan daripada default ni, ya, kata terbitan, ya. Kemudian dalam Al-Quran daripada qaf waw lam pun juga boleh mengambil dalam bentuk fi'il amar, ya, bahasa Inggeris dipanggilkan imperatif dalam bentuk qul, dan daripada situ tuan-tuan boleh tengok tanda-tanda dia sekali, ya. Perfect tense bentuk dia apa? Qala, ya. Huruf yang pertama dibaringkan atas, huruf terakhir dibaringkan atas, ya. Dan di tengah tu apa terjadi, sebab sini waw ni adalah huruf illah, huruf lemah, dia bertukar kepada alif dalam membentuk apa, madhi, ya. Yaqulu, apa yang berlaku? Ada penambahan tanda fa'il dia, ya tu di awalan, dan huruf yang terakhir itu didommahkan. Itu tanda, ya, untuk fi'il mudhari'. Kemudian fi'il amal, apa yang berlaku? Ya, huruf yang terakhir itu biasanya ditanda sukunkan, ya. Dia majzum, mana dia perlu dah disukunkan. Yang ini ialah isim fa'il, ya. Isim fa'il daripada acuan apa, fa'ilun, ya, sebab ini wazan 1. Jadi acuan dia fa'ilun. Di mana kita nak lihat acuan tu, tuan-tuan kena guna juga bantu. Ini apa, template ni untuk bantu, ya. Ini dia fa'ilun yang ini, ya. Isim fa'ilun adalah acuan fa'ilun, ya. So dia adalah isim fa'il, ya. Isim fa'il wazan 1. Itu dia fa'ilun tadi, ya. Ini bentuk dia tu, ya. Active participle means isim fa'il, ya. Kemudian dia juga mengambil acuan isim maf'ul. Pasif ni ialah maf'ul. Ini fa'il, ini maf'ul. Ya, apakah maf'ul bagi qaf waw lam ni? Ialah maqulun. Maqulun. Okey, mana kita nak lihat acuan tu ialah di sinilah template ni. Ini dia. Ini maf'ulun. Ya, isim
maf'ul, wazan 1. Maf'ulun untuk qaf waw lam dia menjadi apa? Maqulun. Ya, maqulun. Ya, untuk yang ujung tu kalau kosong tu bermakna apa? Dhammah tanwin, ya, ataupun tanwin dhammah. Ya. Kenapa agaknya dia tidak tandakan, ya? Kerana apa ni, ini kedua-dua kata nama ni termasuk yang ni juga tidak ditandakan kerana dia mu'rab. Mu'rab bermakna apa, barisnya boleh berubah, ya, barisnya boleh berubah daripada baris depan, kadang-kadang tanwin baris depan, kadang-kadang tanwin baris bawah dan tanwin baris atas, ya. Sebab tu dia tidak tandakan apa baris. Jadi kita ingat itulah saja baris dia, tidak, dia boleh berubah. Tapi default dia mestilah dhammah tanwin kerana default kepada semua kata nama ialah marfu', ya. Dia tidak macam ni. Yang ni dia tandakan sebab apa? Sebab memang dia tidak boleh tukar, ya. Dia memang kena mati. Sebab tu dia tandakan baris hujung tu tanda sukun. Begitu juga di sini. Dia default dia tetap apa? Baris depan. Ya. Yang ni default dia memang baris atas. Ya. Sebab tu dia tanda, tapi di sini tidak ditandakan kerana dia boleh berubah, ya. So noun form ialah isim masdar yang kita baru saja habis melihat semua perkataan dalam isim masdar ialah qaulun. Ini dia. So daripada 3 huruf akar qaf waw lam, kalau ayat Quran itu menggunakan perkataan dalam bentuk isim masdar, so dia akan mengambil acuan mana? Qaulun. Ya, qaulun. Bukannya Okay. bukan yang ni apa dia? Okey. Muskilnya bila mu'rab tu baris berubah dan sebagainya, dia akan makna berubah ke tak? Bila Tak, mana tak berubah. Konteks dia. Konteks dia berbeza. Bila baris berubah. Konteksnya. Konteks dia berbeza. Konteks berbeza lah. Ya. Konteks dia ialah apa? Sama ada dia nominatif, kalau dia marfu', kalau dia mansub, katalah inilah, ya. Qailun, kalau dia marfu', bermakna dia nominatif. Kalau dia qailan, baris atas, bermakna dia dalam bentuk accusative, ya. Accusative ni maknanya dia sudah dipengaruhi oleh ada kalimah lain lah yang mempengaruhi dia. Kalau qailun, dia tidak ada kalimah lain yang mempengaruhi dia, ya. Dialah subject matter. Kalau baris atas, dia bukan subject matter lagi dah. Ya, dia adalah dalam bahasa panggil apa, subconjunctive. Maknanya dia ni cerita kedua kepada cerita lain. Tu biasanya kalau di baris atas. Kalau dia baris bawah, dia terikat dengan kalimah lain, ya, dalam bentuk jar wa majrur, ataupun dia boleh menjadi mudhafun ilaih, ya, dan sebagainya. Itulah dia, konteks dia, ya. Sebab tu dia berubah mengikut konteks, ya, penggunaan kalimah tu di dalam ayat itulah. Okey. Begitu dia qaulun ni, dia boleh baris depan, boleh baris atas, boleh baris bawah, boleh jadi qaulun, boleh jadi qaulan, boleh jadi qaulin, ya. Okey. Okey, tetapi app ni dia tidak dapat menyenaraikan kalimah-kalimah, keseluruhan kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada qaf waw lam dengan baik, ya. Kita boleh tengok di sini ada dia semua sekali dia dah beritahu 1722, ya. Tetapi dia ni constraint sikit kalau kita nak gunakan ni. Ya, dia bermasalah sikit sebab senarai itu dia dalam window yang sangat kecil ni, tak nampak, ya.
sikit sangat window dia. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok seluruh kalimah tu tak berapa bagus ya. Jadi sebab tu saya gunakan apa dia, korpus. Korpus ni ya. So tuan-tuan boleh lihat kalau pergi korpus macam mana nak nak pergi ke korpus, ialah kita pergi balik pada ayat tadi. Ya, ayat tadi ialah ayat apa? Yang di sini ada ayat Al-Baqarah ayat 8 ya, ayat 8. Ya, kalimah dia nombor 4. Ya, Al-Baqarah ayat ke-8 dan kalimah yang nombor 4 yaqulu ni. So kita boleh pergi kat korpus ni. Ya. Kita pergi ke word by word. Sini ya, word by word ni. So kita pergikan ayat yang samalah, iaitu kita pilih di sini ya. Al-Baqarah ayat yang ke-8. Ayat ke-8, so kita tekan go ya. Once kita dah pilih Al-Baqarah ayat ke-8 dalam subtopik apa? Word by word ya, yang kiri ni. Word by word ni dia akan keluar tu. So kita tekan go. Ya, so dia akan paparkan ayat tadilah. Ni ayat dia. Ayat ke-7, kita ayat ke-8 bawah lagi lah. Ni dia. 8 dan ni dia kalimah dia yaqulu ya. Yaqulu. So yang ni yang kita nak bincangkan, kita tekan di situlah. Tekan di situ. Kemudian kita nak melihat dan di sini pun diberitahu yaqulu adalah dibentuk daripada qaf waw lam ni. Jadi kita nak tengok semua kalimah-kalimah yang dibentuk daripada qaf, termasuk yaqulu ni dalam keseluruhan Al-Quran tu. So apa kita buat? Ya, kita pergi ke Quran Dictionary ni. Ya, bila dapat paparan kalimah tu berkaitan, kita pergi ke Quran Dictionary. Yang di sini pun boleh, di bawah ni pun boleh ya. Dua-dua tempat ada. So katalah kita ambil sini Quran Dictionary. So dia terus bawa kepada maklumat yang terperinci dengan apa tadi, yaqulu tu termasuk juga kalimah-kalimah lain ya. Tengok sini adalah kumpulan qaf waw lam ni ya. Kumpulan qaf ada dapat 1722 dan disenaraikan kumpulan-kumpulan yang di 1722 ni dikumpulkan dalam bentuk apa, form 1 verb, maknanya kata kerja wazan 1, default dia qala. Kemudian dia juga kumpulkan dalam form 5 verb, kata kerja wazan 5 ya. So bentuk dia taqawwala, default dia, kata terbitan dia taqawwala, dan dia juga digunakan dalam bentuk aqawilun dalam bentuk kata nama, dan juga 4 time juga kata nama ya. Ada perbezaan sikit kata nama sini dengan kata nama sini. Yang ni ialah dalam bentuk qilun. Ya, bentuk qilun. Biasanya kata nama ni dia membabitkan kata nama yang sama ada kata isim haliah ataupun isim tamyiz ya, untuk memperkemaskan lagi makna kepada ayat-ayat itu. So dia gunakan dalam bentuk juga bentuk kata nama. Kemudian verbal noun yang kita baru habis itu 92 kali, default dia ialah qaulun ya.
Kemudian 5 kali digunakan dalam bentuk isim fa'il, ya. Sebelum tadi kita jumpa apa isim fa'il? Qailun. Inilah default dia, qailun. So itulah 1722 perkataan daripada qaf waw lam tu, ya, digunakan di dalam Al-Quran dalam 6 kumpulan, ya, 6 kumpulan kata terbitan, ya. Jadi di bawah ni dia senaraikanlah, ya, dia senarai mengikut kumpulan-kumpulan tadi, ya. Ini verb satu berapa semua sekali? 1618, ya, kata terbitan atau perkataan yang digunakan dalam bentuk kumpulan yang pertama tu. So yang atas kali ni tuan-tuan ni, ya, apa, 1618 lah, ya. Kita pun sudah mengupaskan beberapa kalimah dulu dengan ayat dia sekali, ya. Kemudian disusunlah, ya. Kemudian diikuti dengan yang ini, lepas tu yang ini, sehinggalah apa, isim fa'il, ya. So hari ini kita nak berkongsi terus apa yang kita sudah belajar dulu secara imbasan saja, ya, sebab kita dah buat. So diharapkan tuan-tuan boleh mengenal dengan cepat, ya. Saya cuma nak membantu saja mengenal dan mengingatinya lah. Okey, yang pertama ialah yaqulu, ya. So bila kita jumpa kalimah dalam bentuk yaqulu ni daripada qaf waw lam, ya, kita akan tahu pertamanya penambahan huruf ya ni menunjukkan dia fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Kemudian di hujungnya lam baris depan tu menunjukkan fi'il mudhari' yang marfu', yang bila tidak ada apa penambahan lepas lam, ya, bermakna dia adalah singular, ya. Jadi fa'il kepada pelaku ni, fa'il kepada perbuatan ni, fi'il mudhari' tadi ialah satu orang lelaki, ya tu satu orang lelaki, ya. Apa yang dia buat? Berkata. Maknanya dia sedang berkata. Tu daripada ijaan tu, ya. Kalau dia ada penambahan depan tu lagi waw nun, sebagai contoh yaquluna, itu maknanya mereka lah, mereka yang sedang berkata, ya. Sekarang ni kita jumpa yaqulu bermakna singular. Okey, qila kita jumpa bentuk ini adalah fi'il madhi, ya. Fi'il madhi juga singular, ya. Bila saya bila saya tak yang tadi, bila saya tak sebut majhul, tuan-tuan boleh ambil dia sebagai maklum, ya. Kalau majhul saya sebut majhul. Kalau maklum, kadang-kadang saya tak sebut maklum, bermakna maklumlah dia. Ya. Itu cara app ni pun macam tu juga. Kalau dia tak sebut maklum tu bermakna maklumlah. Kalau dia majhul dia akan sebut. Ya, sebagai contoh yang ini, qila ni sekarang ni dia adalah fi'il madhi majhul. Majhul maknanya passive verb, ya, passive verb. Jadi bila dia majhul daripada asal madhi, iaitu telah berkata, dia akan bertukar kepada telah dikatakan. Itu dia majhul, ya. Jadi telah dikatakan, ya, dalam bentuk apa, mufrad, ya. Qila maknanya telah, dia fi'il madhi majhul, ya. Okey. Qalu, qalu adalah asalnya daripada qala, ya. Qala adalah fi'il madhi. So bila fi'il madhi yang mufradah, singular, apabila ada waw dengan alif ziyadah di hujung tu, dia menjadi jamak, ya. Okey, tengok dia punya singular dia bentuk mana. Kita cuba scroll bawah cari, ni dia, ya. Ni dia punya singular, mufrad dia qala, ya. Apabila nak menjamakkan dia akan jadi qalu. Ni qalu ni samalah perkataan dia.
Kalau sini tadi bermakna dia telah berkata. Sekali lagi saya tak mention maklum kan, maknanya dia maklum lah. Ya, kalau dia majhul, saya akan sebut maklum, majhul macam ni. Ya, ini majhul, fi'il madhi majhul. Okey. So ini singular dia, ini jamak dia untuk fi'il madhi, ya. Fi'il madhi maklum lah, ya. Okey, balik sini tadi. So ini adalah fi'il madhi maklum yang jamak, yang membawa erti apa? Bila jamak, mereka telah berkata, ya. Mereka telah berkata. Qila sama dengan atas, okey. Qalu sama dengan atas. Tengok, so sini pun sama qalu, patut kita sudah kenal lah, ya. Qalu semua sama. Okey. Lepas tu fayaquluna. Yang ni sebenarnya asal dia apa? Adalah yaqulu, kemudian ditambahkan waw nun. Ya, yaqulu kita dah jumpa di atas tadi, ialah fi'il mudhari' yang mufrad. Sekarang ni tambah waw nun, dia jadi jamak. Jadi maknanya yaquluna adalah fi'il mudhari' jamak yang marfu'. Ya. Kalau saya tak sebut maklum tu, makna maklum lah. So makna dia adalah fi'il mudhari' jamak marfu' yang maklum, ataupun fi'il mudhari' maklum jamak yang marfu', ya. Kalau saya tak mention muzakkar, maknanya muzakkar lah. Kalau muannas, saya akan sebut muannas. Itu cara dia, ya. So kalau nak tepat ialah fi'il mudhari' muzakkar jamak maklum yang marfu' dengan Ustaz, ya. saya nak juga kalau boleh Ustaz cakap wazan dia supaya wazan, ya. Lupa, ya. Terima kasih. Lalu, ya. Wazan penting, ya. So ini apalah? Ini adalah wazan, tapi saya tak sebut apa. Tadi di atas kita dah kata ini kumpulan apa, semua ni wazan satu, ya. Ni dah sebut atas ni. Semua senarai ni wazan satu lah ni. Ya. Ya, dah sebut di atas tadi kan. Saya kata ini ada kumpulan mana? Yang atas ni. Betul. Dah sebut dah. Ya. So kalau saya tak sebut tu, maknanya tuan-tuan dah tahu ini semua wazan satu ni. Ada 1618, ya. Tapi kalau di dalam Al-Quran, kita kena sebutkanlah, sebab dia apa, dalam Al-Quran dia tak kumpulkan dalam bentuk ni, ya. Dalam Al-Quran kita kena, bila menerangkan tu kena sebutlah. Sebagai latihan, eloklah kita sebutkan sekali, ya. Iaitu fi'il mudhari' maklum wazan satu. Ya, wazan satu muzakkar jamak yang marfu'. Ya, itu. Dan dia ada penambahan fa ni dipanggil fa apa? Fa istinafiyah, fa penyambung cerita, yang berarti maka, ya. Jadi maka mereka sentiasa berkata. Itu makna dia, ya. Mudhari' memberi erti, kalau marfu' dia memberi muskil tak? Bagi mengenal fi'il madhi ni, dia ya di hadapan, ya bila waw nun dia jadi jamak. Jadi ya ni, ya juga bermakna dia, Kalau dia tak ada waw nun, dia akan memberti dia. Tak ada. Kalau ada waw nun, dia yang ramai. Jadi dia yang ramai, apa makna dia? Mereka lah. Jamak lah. Jamak Masih lah. Ya, kalau jamak, kalau tak ada waw nun, dia yang mufrad kalau lah. tak ada waw nun tadi kan kita dah sebut sini, dia lah. Dia sentiasa berkata. Ya, so ingat, ya saja dia. Kalau ada ya dengan waw nun, tukarkan kepada mereka. So ini mereka lah, ya. Jangan sebut dia, sebab dah jamak. Hanya nak mengenal mudhari' lah. Ya, itu cara. Sekarang ni saya dah tunjukkan secara cepat kita mengenal kalimah tu, ya. So tapi sini ada fa kan. Jadi kena masukkan fa tu, fa itulah maka.
Ya, jadi maka mereka sentiasa berkata. Tu ya, makna kepada kalimah tu. Okey, qala kita sudah kenal, dia telah berkata dalam bentuk fi'il, madhi, ma'lum, muzakkar, mufrad, ya, wazan satu. Wazan ini semua wazan satu sebenarnya, tapi elok kita sebutkan tu sebagai latihan ya. Okey, qalu kita sudah kupas, qala dah jumpa. Faqala adalah qala yang ditambahkan fa, ya. Qala adalah faqala adalah qala yang digabungkan dengan kalimah harfun istinafiyah, maka dia telah berkata, ya. Fi'il madhi maklum wazan satu, muzakkar mufrad dengan fa istinafiyah. Ya, kalau nak menyebut fa istinafiyah pun boleh juga, iaitu gabungan fa istinafiyah dengan fi'il madhi maklum wazan satu, muzakkar mufrad. Ya, saya tidak sebutkan mansub i'rab di sini ya, kerana semua fi'il madhi dia tidak ber'irab. Ya, dia tidak ber'irab, dia bukannya mu'rab. Ya, dia default dengan baris atas. Huruf terakhir itu kita panggilkan bil fathati, ya, dengan baris atas, ya. Madhi dia tidak ada dia tidak ada i'rab, dia tidak mu'rab, dia default bil fathati. Ya, kalau walaupun dia jamak, ya, qalu ni bila kita nak membincangkan dia juga bil fathati, ya. Yang kita nampak baris depan ni bukannya baris original dia, ya, bukannya baris i'rab dia. Baris i'rab dia ialah baris atas macam ni, ya. Kenapa dia kena tukar baris depan? Sebab dia ada tambahan waw alif ziyadah ni. Waw ni adalah waw mad. Jadi lam tadi yang baris atas, ni kita boleh tengok di sini pun. Ni lam asalnya baris atas, ya, bil fathati. Tetapi bila menjamakkan dia tambah waw alif ziyadah. Waw ni adalah waw mad. Waw mad, huruf belakang dia tidak boleh mengambil baris atas. So baris atas tadi kena tukarkan kepada baris hadapan. So bermakna baris hadapan ni bukannya baris dia, ya. Baris hadapan tu adalah paksaan. Dia panggil paksaan. Dia kena paksa lah. Identiti dia bukannya baris depan. Identiti ialah baris atas. So bila kita kata bil fathati, ya. Kalau kita nak sebut dhammah boleh. Macam mana cara menyebut dhammah dia? Bil dhammati muqaddarati. Tu, ya. Bil dhammah, ni dhammah lah, ni panggil dhammah, tapi dhammah tu bukan dhammah dia. Dhammah dipanggilkan muqaddarah. Muqaddarah maknanya dia paksa masuk situ. Kalau tidak kita terangkan dia sebagai bil fathati, ya, sebab inilah original dia. Okey. Okey, dalam konteks lain dia jadi ekosistem. Dia akan berpengaruh pada kalimah lain bila dia paksa. Ya, bukan ni saja. Semua madhi macam tu. Oh, bukannya qala saja, ya. Katalah ja'ala jadi ja'alu. Samalah. Oh. Dia juga bil fathati, kemudian bila jamak dia kena tukar pada dhammah. Dhammah tu kita panggilkan muqaddarah, ya, daripada qadrun. Qadrun ni ialah kuasa kan, ya. Kuasa. Jadi muqaddarah maknanya telah digunakan kuasa ke atas dia. Ya, dia jadilah dhammah. Ya, original dia ialah fathah, ya. Okey. Dah 7.52, ya. So Tuan, ekosistem lah. mana?
Tidak. Ini fi'il madhi ya. Accusative itu untuk noun, untuk isim. Oh, Ya, ini madhi lain. Madhi dia bil fathati, memang dia apa? Dia default dia huruf terakhir tu baris atas, huruf yang ketiga tu. Okey. Okey, kita hari ni berhenti sampai sini saja ya. Kita cover banyak tu ya. Secara imbas, betul-betul tengok saja tu sudah mengenal, tu cara dia ya. Sampai akhir sekali qala saja ya. Besok kita hari Isnin kita akan sambung daripada akul ni ya, dan kita cover sebanyak yang boleh ya, supaya kita habiskan senarai ini dan kita akan nanti pindah kepada ayat yang ayat yang seterusnya. Kita akan tengok kalimah-kalimah yang lain daripada ayat itu, dan kita akan buat cara yang sama juga mengenal kalimah-kalimah yang berkaitan ya dalam ayat itu ya. Kalau kita tengok ayat itu apa yang ni ya, amanna. Yaqulu tu kalimah dia amanna, so kita akan kupas yang ni pula nanti ya, dan tengok segala kalimah-kalimah yang berkaitan dengan amanna di dalam Al-Quran ya, supaya kita mahir ya mengenal kalimah-kalimah Al-Quran insya-Allah ya. So hari ini saya berhenti di sini dulu ya, sampai kepada mana tadi? Qala. Kita dah besok kita akan hari Isnin lah ya, sambung dengan akul pula. Apakah akul ni dan macam apa tanda-tanda untuk kita mengenalnya insya-Allah ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, stop recording.